سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat 2, baris yang kedua daripada atas. Surat 2 baris yang kedua daripada atas. Kitab Penawar bagi Hati. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Lagi yang sangat mengetahui ia Allah, dan lagi yang sangat mengetahui ia Allah akan yang tersembunyi di dalam dada dan segala mata yang khianat. Lagi yang sangat mengetahui ia Allah akan yang tersembunyi di dalam dada, yakni tersembunyi di dalam hati. Allah mengetahui segala yang tersembunyi dalam hati dan segala, dan ni atau pada kata yang tersembunyi. Lagi yang sangat mengetahui akan segala mata yang khianat. Ini sambungan hamdalah, pujian-pujian tertentu bagi Allah, Tuhan yang menjadikan jin dan manusia supaya mengerjakan ibadah. Tuhan yang sangat mengetahui ia akan yang tersembunyi di dalam dada dan segala mata yang khianat. Sangat mengetahui akan yang tersembunyi dalam dada ni pun, ini iktibas daripada ayat Quran yang ada di muka surat 7. Di muka surat 7, perenggang yang kedua daripada atas, firman Allah Ta'ala, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Artinya mengetahui oleh Allah Ta'ala akan khianah segala mata, iaitu mencuri oleh mata itu akan memandang kepada yang diharamkan, dan mengetahui ia akan barang yang menyembunyi oleh segala hati. Barang yang menyembunyi oleh segala hati ni, barang-barang ni daripada cita-cita mengerjakan kejahatan dan cita-cita mengerjakan kebajikan. Iktibas, macam cerita minggu lepas lah. Tuhan yang menjadikan ia akan jin dan manusia supaya mengerjakan mereka itu akan ibadah. Itu iktibas ataupun tiru daripada firman Allahnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya mengenal akan daku dan mengabdikan diri akan daku. Itu perintah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Iktibah ni bukan terjemahan ayat Quran, tapi maksud perkataan ni ada dalam ayat Quran. Iktibas macam sini samalah, ayatnya terbalik sikit lah. Ayat ya'lamu kha'inatal a'yun, mengetahui akan khianat segala mata. Ni segala mata yang khianat ni yang belakang tau. Hatilah beza dia ni. Jadi di sini ni nyata bahawa gambaran kitab kita ni nak membicarakan persoalan hati. Dinyatakan juga segala mata yang khianat. Dalam kitab ni pun nak cerita juga persoalan anggota-anggota yang zahir.
Sebab dalam kitab Penawar Bagi Hati ni dia ada satu muqaddimah. Muqaddimah pendahuluan cerita bab ilmu. Apa nama ilmu, apa kepentingan ilmu, apa perbahasan ilmu, ambilan ilmu tasawuf ni ambil daripada mana. Tu di muka surat sebelah tu, muka surat 3. Dipanggil Mabadil Asyarah. Fungsi asas ilmu 10 perkara. Tu dia ada di muka surat 3 tu, dia panggil pendahuluan. Terjemahan dia pendahuluan. Kalau Arab kata muqaddimah. Kita kalau sebut pendahuluan ni macam bayar duit muka tau. Pendahuluan ni bayar duit muka tu lah. Nak beli gapa-gapa kan, kena ada pendahuluan dulu. Kita sebut muqaddimah lah. Mana? Deposit. Ni pendahuluan ni muqaddimah. Kemudian dalam kitab Penawar Bagi Hati ni ada 3 kitab dia panggil. 3 tajuk yang besar yang terkandung di bawah tu beberapa bab. Jadi kitab 3 kitab, 3 tajuk yang besar. Tajuk yang besar yang pertama, persoalan pelihara anggota zahir, dipecah kepada 7 bab. 7 bab. Jaga mata, telinga, lidah, apa semua tu lah. Tangan, kaki, perut, kemaluan, 7 anggota. Barulah pergi kepada kitab yang kedua, pembicaraan sifat-sifat yang diharamkan pada syarak. Di bawah tajuk kitab yang kedua ni ada 10 bab pada membicarakan 10 sifat mazmumah, sifat yang diharamkan pada syarak. Kitab yang ketiga, pembicaraan berkaitan dengan sifat mahmudah, sifat yang dipuji pada syarak, yang wajib kita semar ke dalam hati kita. Di bawah tu ada 10 bab pada membicarakan 10 sifat mahmudah. Tapi sebelum nak cerita sifat mazmumah, sifat mahmudah, sebelum nak cerita bab hati, cerita hak zahir dulu. Jaga anggota zahir yang 7 terlebih dahulu. Di antaranya cerita bab mata. Jadi daripada khutbah kitab kita ni, cerita bab Tuhan mengetahui akan yang tersembunyi dalam dada. Faham? Kita nak cara bab hati. Dan segala mata yang khianah. Ni nak cerita bab persoalan anggota zahir. Jadi persoalan anggota zahir dimulakan dengan bab yang pertama mata, yang kedua telinga, lidah. Sebab disusun tu mengikut anggota tubuh kita lah. Sebenarnya berkaitan dengan pelihara anggota zahir yang paling besar yang kita kena pelihara. Sebab paling besar manfaat, sebaliknya paling besar mudarat adalah lidah. Lidah lah paling besar manfaat, paling besar mudarat. Nak masuk Islam, asyhadu, lidah. Di antara perkara yang menyebabkan jadi murtad, sama ada pegangan, sama ada percakapan, sama ada perbuatan. Antara 3 punca ni, 3 asbabur riddah ni, 3 punca-punca murtad ni, antara 3 yang paling banyak adalah percakapan mari daripada lidah. Jadi nak masuk Islam pun lidah. Di antara punca menyebabkan jadi batal Islam pun lidah. Dia paling besar manfaat, paling besar pembicaraan jaga anggota adalah jaga lidah. Tapi dalam kitab kita ni, lidah bab yang ketiga sebab dia mengikut susunan. Yang pertama mata, yang kedua telinga, baru turun pada lidah. Sehingga siapa-siapa, Nabi bagi jaminan. Nabi bagi jaminan kepada sesiapa yang dapat pelihara antara 2 keng dan antara 2 peha. Nabi bagi jaminan orang ni syurga. Orang yang boleh pelihara antara 2 keng, lidah lah, boleh pelihara, boleh jaga antara 2 peha, kenal tak? Kemaluan. Maka kalau orang ni boleh jamin, dia boleh jaga 2 anggota ni, Nabi kata dia jamin syurga.
Sebab dua anggota ni besar manfaat, besar mudarat. Sebab itulah dua anggota ni dijadikan satu sahaja. Lidah satu, kemaluan satu, mata dua, telinga dua, tangan dua, kaki dua. Tapi lidah dengan kemaluan satu. Sebab apa? Satu pun tak ada nak jaga kalau dua guna gamuk. Lidah ada dua, kemaluan ada dua, depan se, belakang se. Orang tu nak buat guna tu. Se pun sebab tu Tuhan jadikan satu. Lidah satu, kemaluan satu. Jadi yang paling besarnya lidah. Jadi sini ada cerita bab mata. Gambaran bahawa kita ni nak membicarakan juga berkaitan dengan jaga anggota yang zahir. Allah mengetahui akan yang tersembunyi dalam dada dan segala mata yang khianah. Yang tersembunyi dalam dada, hak dalam terjemahan muka surat 7 ni diterjemah dengan mengetahui ia Allah akan barang yang menyembunyi oleh segala hati. Barang yang menyembunyi oleh segala hati. Dia majaz dia tu. Dia iktibar mahal, iktibar tepat. Tapi bukan hati tu, hak dalam tu. Barang yang ada di dalam hati. Mana barang yang ada di dalam hati? Daripada cita-cita mengerjakan kejahatan dan cita-cita mengerjakan kebajikan. Cita-cita mengerjakan kejahatan dan cita-cita mengerjakan kebajikan. Dia mari hak kejahatan dululah di sini sebab dipanggil apa ni? Tarhib. Tarhib ni tempat nak cerita bab peringatan, amaran. Dia dahulukan cerita hak salah lah. Kalau targhib nak menggemarkan, barulah cerita hak kebaikan dulu. Ni nak tarhib. Tarhib ni amaran, peringatan. Maka dahulukan dengan cita-cita mengerjakan kejahatan. Tuan tahu hati cita-cita azam untuk mengerjakan kejahatan dan hati cita-cita azam nak mengerjakan kebajikan. Sebab apabila hati itu cita-cita di sini sampai tahap azam bulat di hati nak mengerjakan kejahatan, maka sudah dicatatkan dosa. Walaupun anggota zahir belum lagi gerak, anggota zahir belum lagi main peranan, tapi hati bulat dahnya nak mengerjakan kejahatan. Bulat putus. Kalau setakat dia panggil hammun. Hammun ni maknanya kita kata dak bulat lagi hati, tapi berat sebelah nak buat. Dia hammun azmun. Dia mula-mula ada khatir, lintasan. Mula ada hadis, itulah aja. Khatir, lintasan lama sikit. Hadisun nafsi. Hadisun nafsi ni kita kata dalam hati ni main dah. Dalam hati ni main dah. Nak buat tak mau buat, nak buat tak buat. Antara duduk dah ni. Buat tak buat, hati dipanggil hadisun nafsi. Kalau kita kata 50-50. Aku nak naik satu peringkat lagi, hammun. Hammun ni maknanya berat sebelah nak mengerjakan. Kalau berat sebelah nak mengerjakan kejahatan, tapi belum putus lagi, belum lagi dicatatkan dosa. Tapi kalau hammun, hati kita berat, mula-mula hadisun nafsi ni teraduk lagi ni, pergi mari. Nak buat baik ke tak mau buat, nak buat baik ke tak mau buat. Sampai peringkat berat sebelah nak buat. Nak pergi ngaji ke tak mau pergi ngaji, nak pergi ngaji ke tak mau pergi ngaji. Itu dia panggil apa tu? Hadisun nafsi. Tiba-tiba hatinya berat sebelah nak pergi, tapi tak bulat lagi, tak butuh lagi. Sudah, kalau kebajikan sudah dicatatkan satu pahala. Tapi kalau kejahatan nak pergi ke tak mau pergi, mula asalnya
berat sebelah nak pergi, belum lagi dicatatkan dosa. Kalau kejahatan dia lambat sikit. Sampai kepada peringkat azam. Azam ni bulat nak buat. Azam bulat nak buat ni, kalau hak kebaikan berat nak buat tu pahala dah. Kalau putus nak buat, so cerita lah tunya. Tapi kalau kejahatan berat sebelah nak buat kejahatan, belum lagi dicatatkan dosa, tapi bulat di hati nak mengerjakan kejahatan, dosa dah. Satu dosa. Tak jadi buat, kena bertaubat daripada azam bulat di hati nak buat jahat. Dia gitu. Mana? Ada joget bandar. Hati kita confirm memang pergi. Dan ni malaikat sudah catat dosa, tiba-tiba dibatalkan. Dibatalkan. Allah muju juga batal, tidak berdosa lah kalau jadi main itu. Dosa dah awaknya. Dosa ke apa? Dosa azam bulat di hati nak mengerjakan kejahatan. Kena taubat tu dah. Hak dosa anggota zahir tak ada lagi buat tak lagi ni. Tapi dosa dia dah tu, dosa hati. Ni hak tahu ni. Hak tahu barang yang tersembunyi di dalam hati. Orang mungkin tak tahu. Wala ni. Ada orang main bandar. Mung pesen mung kau jam hari tu berakhir sangat. Lah ni kita tak dah. Kita lebar dah lah ni. Tak dah dia kata. Tapi hati dia bulat. Mana boleh tak pergi. Kena pergi lah. Bulat dia hati. Mana sudah dicatatkan dosa. Hak kebaikan dia agak awal sikit lah. Hak kebaikan ni bukan kata bulat di hati. Dia berat nak buat kebaikan tu, boleh pahala dah. Dia hak di hati, hamung di hati nak buat jahat saat ni belum lagi dicatatkan dosa. Tiba-tiba dia tak turun, boleh pahala pula situnya. Di hadisun nafsi ni sama berat taradud ni, nak pergi ke tak mau pergi, nak pergi ke tak mau pergi. Kalau kita kata kau 50-50 dah, kebaikan pun belum dicatat lagi pahala. Kebaikan pun belum dicatat lagi pahala. Kebaikan start dicatat pahala, hamun berat sebelah nak buat. Kejahatan berat sebelah nak buat, tak dicatatkan dosa lagi. Confirm putus nak buat, baru dicatatkan dosa. Tapi kalau hati berat nak buat kejahatan, hamun belum dicatatkan lagi dosa, tiba-tiba dia tak buat, Tuhan catat pahala pula dah ke dianya. Kalau buat, Tuhan catat dosa. Kalau buat, satu dosa. Kebaikan awal-awal boleh pahala dah, buat Tuhan akan ganda 10 kali ganda sampai ke 700 kali ganda. Tu kebaikan. Hak jahat buat hak baik buat satu perkara 10 pahala sampai ke 700 pahala. Kira-kira kok mudah ke syurga lah kalau kira. Dah pahala banyak. Tapi ramai neraka juga daripada syurga. Kemudian hak hati tadi tu, hak hati 50-50 ke nak buat kejahatan, ataupun hati berat nak buat kejahatan, belum lagi dicatatkan dosa, anggota zahir belum lagi main peranan. Kalau hati 50-50, tangan duduk telefon dah nak sebeli tekek, maka dosa dah tu. Hak sani ni tak dicatatkan dosa, bukan kata 50-50. Berat di hati nak buat jahat pun belum catat lagi dosa. Bulat di hati nak jahat baru catat dosa. Mana kalau 50-50 belum dicatat lagi, berat sebelah nak buat pun belum catat lagi, dengan syaratnya anggota zahir yang lain ni tak gerak lagi. Kalau anggota zahir ni telefon dah ke apa pesang dah sampai beli tekek, tu awal-awal dah tu. Hak ni tak ada ni. Hati belum putus, anggota zahir pun belum main peranan laginya. Ini cerita perkara dia tersembunyi dalam hati, Allah mengetahui. Kalau hak tersembunyi dalam hati itu perkara yang jahat, Tuhan mengetahui, Tuhan akan balas. Kalau lah hak tersembunyi dalam hati itu perkara yang baik,
Tuhan mengetahui, Tuhan akan balas kebaikan. Dan segala mata yang khianat, Allah mengetahui segala mata yang khianat. Khianat dengan mana apa? Mata pergi pandang kepada perkara yang diharamkan, dipanggil khianat. Hak sebaliknya amanah. Mana apa? Mata yang buat perkara yang diperintah oleh Allah, mata tidak buat perkara yang dilarang. Tu mata yang amanah. Kita panggil amanah ni berjuruh baik. Khianah ni kita gunakan mata tengok kepada perkara yang diharamkan, dipanggil apa? Mata yang khianat. Kita tak sebut khianat dah. Khianat ni hak besar-besar tu. Khianat ni buat benda jahat-jahat sungguh. Khianat kalau jenis tengok benda haram, tengok orang puan contohnya, tak lagi khianat lagi tu. Kalau bagi khianat, Allah, setara tu khianat dah. Khianat lah. Khianat. Sebab itu mata milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita guna pada perkara yang Tuhan larang, khianat lah. Khianat dan zalim. Zalim sebab apa zalim? Sebab letak sesuatu bukan pada tempat. Tuhan jadikan mata untuk kita ni bukan suruh kita tengok benda yang Tuhan larang. Bila dia tengok benda Tuhan larang, maknanya diletak perkara yang bukan tempat, dipanggil zalim dah. Khianat dan zalim. Kita khianat ni, zoling ni nanti hak besar-besar dulu. Baru panggil khianat, baru panggil zoling. Dan lagi akan bertanya ya Allah. Dan lagi akan bertanya ya Allah daripada pendengar dan pelihat dan hati dan lainnya. Bertanya ni pada hari kiamat. Dan lagi akan bertanya ia daripada pendengar dan pelihat. Pendengar ni telinga lah, dan pelihat makna mata, dan hati dan lainnya. Tuan tanya ni pada hari kiamat. Kalau tak silap, ayat ni pun ada dalam kitab ni. Iktibas lah, bukan ayat ni betul, bukan terjemahan ayat ni. Iktibas tak silap ada di dalam kitab ni. Tapi kat mana saya tak jumpa cari. Mungkin adalah dalam ni. Di antara ayatnya ada ke tak dalam ni tak tahulah. Di antara ayat hak Tuhan kata wala taqfu ma laisa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika mas'ula. Tadi wala taqfu ma laisa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika mas'ula. Dan jangan kamu turut akan perkara yang kamu tidak ada pengetahuan. Benda yang kita tak berapa tahu, benda yang kita tak berapa jelas, jangan kita turut. Learning mana apa, jangan duk share. Kan gitu? Kalau learning lah. Kita ni bukan hak saya cuma tolong share, tolong sebar. Sama je. Sekarang ni benda tu sahih ke tak? Awak carilah sahih ke tak. Kawan tu malu dah. Dia baru suruh cari sahih ke tak. Konon-konon bukan hak dia. Bukan hak dia warnanya. Awak tolong sambung. Kita sambung hak orang. Iyalah, hak orang tu diparoklah sahang dia. Awak pun sama juga. Awak pun share, sebar. Orang lain pula tolong sambung. Naik sahang kepada awak pula. Kan dia main peseng piramid kan? Tahu ke mana peseng piramid? Peseng main nak cepat kaya tu lah. Peseng mana tu? Ni cari duit naik ke atas. Lepas tu naik ke atas tau. Kan gitu? Ke peseng mana tu? Hak ni sekarang ni hak mula-mula waktu B. Dia hak parok kali ni boleh. Dia hak parok. Tapi parok ke apa ni? Parok lah, parok dosa lah.
Lepas tu orang bawah dia tu sibuk. Hak bawah dia sibuk, hak dosanya setakat hak ikut dia tu lah. Hak ikut dia. Lepas tu hak dia sibuk tu, sibuk pula naik ke dia, naik ke hak mula-mula. Hak atas tu parok lah. Jadi tak? Macam sistem piramid lah. Dia pusing duit, cari. Orang ni boleh sikit. Hak tu kan cari, hak atas boleh juga. Hak atas boleh parok. Cukup parok hilang hak tu. Lepas tu ngigar hak bawah ni. Lepas tu dia cari siapa? Dia cari hak bawah ni lah. Hak ekor-ekor, kaki-kaki ni. Hak ni orang pergi cari rumah ni. Hak ni pun ngigar. Dia tahu dia atas tu. Atas tu faham. Nak kata ke mana? Benda pesen ni berpuluh-puluh kali dah benda pesen yang sama, kaedah yang berbeza. Hak pesen ni. Hak pesen nipu pesen ni. Bukan benda baru, benda lama dah. Cuma ditukarlah pesen tu, pesen ni. Guna nama Mekah, hotel Mekah lah, apalah. Patut babik pula dengan ustaz lah, dengan tok haji lah, dengan tok imam lah. Senang oleh kan? Nak kata kan? Kadang-kadang kadang pondok pun masuk. Jangan duk babik kata benda gini. Dah main jenis cepat tak payah duit masuk. Tu boleh dah tu. Orang tu boleh dah. Perakak boleh mula-mulanya. Lama-lama dia tu hilang. Ni dok. Tu berlaku. Hak tu memang tipu sungguh tu. Hak tu memang tipu tu. Hak tu kita kenal tu, hak tu memang tipu. Hak ni dok. Adik-beradik je. Tengok belakang orang tula je. Lepas tu orang panggil apa? Tomok. Tomok belakang tu panggil. Tu ustaz ada terbabit tu. Ini benda-benda hukum hakam bab muamalah seumpama ni bukan semua ustaz dia tahu. Tu dia ngajar kitab, dia bukan ngajar kitab bab muamalah. Dia ngajar kitab bab ibadah. Dia ngajar kitab bab fardu ain. Hak ni ilmu hak fardu kifayah ni. Hak mengetahui macam mana hukum ni. Kaedah dibuat ni. Tepat tak dengan kaedah muamalah Islam. Orang-orang tertentu yang boleh tahu ni ilmu fardu kifayah ni. Ustaz-ustaz tu ngajar ilmu fardu ain je. Ngajar ilmu fardu ain, kadang-kadang fardu ain pun dok dia ngajar. Pakai duk ceramah tunggu waktu isyak pula nak pasal tu. Kalau dia ajar fardu ain pun setakat fardu ain je. Ni ilmu lain ni, ilmu lain. Dia ambil mana? Sebab apa? Dia cari hak ustaz, dia cari hak tu imam. Pakai dalam pondok masuk. Sebab apa kau nak pada tim tu? Tu bab muamalah ni dia ada selit-selit dia pula. Yang kadang-kadang orang jenis pengajian kaedah lama ni dia tak apa faham lah, itu kaedah baru. Kaedah penipuan tu kaedah yang baru. Kan dia? Jangan ada pula orang kita ni orang terbabit, janganlah. Macam-macam. Jenis beli duit Iraq lah. Baik beli duit Jepun hak macam itu. Beli duit Iraq. Beli banyak ni banyak. Kena. Kata awak ni dah seri lah. Lama dah kerjaan pasal nipu gini. Tapi dia guna tak dia lah. Guna ustaz. Guna anak tu guru, menantu tu guru. Patut tu ceramah. Tu kan ceramah. Tu tengok. Anak tu guru. Menantu tu guru. Dah anak tu guru aling lah. Dia aling kita bak lain. Aling bak lain ni. Baru ni hak dia baru ni. Hotel Mekah tau. Hotel Mekah orang takak baru ni. Dalam mana duk main sejik surah benda hotel Mekah ni. Bunyi Mekah. Sewa hotel Mekah. Bunyi Mekah ke apa? Hak tu piramid pesen tu. Hak ni pun sama ni. Hak ni kalau kita share je benda yang salah, kita akan dapat saham. Kita ambil daripada orang atas, dia parok. Dia parok. Kita kuaskan dia, tapi tengok kalau bawah kita tu sebo, jangan. Wala takfu ma laisa laka bil ilm.
Jangan turut perkara yang tiada ilmu bagi kamu dengan perkara tu. Kalau kita tak tahu, jangan duduk, jangan turut. Jangan mudah-mudah. Sebab apa jangan turut? Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika mas'ula. Kerana sesungguhnya pendengaran kita, penglihatan kita, hati kita, kesemuanya akan dipersoalkan pada hari kiamat. Pendengaran kita, dia kata sini lagi akan bertanya ia daripada pendengar dan pelihat. Kita pendengar ni para pendengar lah tau kalau kita. Kalau kita ni pendengar setia, radio tau, biasa gitulah pendengar. Dia pendengar ni tadilah pendengaran kita tu lah, pendengaran telinga kita tu. Telinga akan ditanya, penlihat mata akan ditanya, hati pun akan ditanya pada hari kiamat. Tapi hak hati ni digil berpudak pada hak hati setakat mari lintasan tu syarak pun tak ambil salah. Tapi hati hak mana ni? Hak kita jadikan sifat kita. Sebab persoalan hati ni, lintasan hati ni, ini di luar keupayaan kita, di luar kekuasaan kita. Itu benda ittirar dia panggil. Lintasan mari di hati kita ni benda ittirar, benda yang tidak ada pilihan kita. Dia akan mari lah mari sokmo. Mari sokmo. Sifat-sifat yang mazmumah. Sebagai contoh, kita buat amal, orang tengok kita mari di hati kita, berasa nak suruh orang puji kita, marilah. Kita buat amal lebih sikit, mari di hati kita, berasa lebih kita daripada orang amal kita, lebih kita daripada orang lain dalam amal kita, lebih kita dalam ilmu, lebih kita dalam ilmu daripada orang lain. Tu kira mazmumah belaka tu. Cuma lebih kita dalam bab amal ke dalam bab ilmu ke, lebih gitu, ujub dia panggil, haram. Lebih kita dalam bab amal dan ilmu daripada orang lain, dia panggil takabur. Kalau mari lah dia panggil khawatir, lintasan seumpama tu, itu ittirar. Ittirar ni benda yang bukan pilihan kita, syarak tidak ambil salah. Itu syarak tidak ambil salah. Kita tengok orang hok kurang-kurang dia. Tengok orang hok macam-macam lah, kurang apa perkara pun, mari di hati kitanya kita lebih, dia kurang. Mari di hati kita seumpama, marilah di hati kita seumpama tu. Syarak tak ambil salah selagi kita tidak jadikan sifat kita ambil jadikan sifat kita. Boleh panggil ikhtiyari, pilihan kita sendiri. Jadikan sifat tadi ni sifat hati kita, barulah laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Balasan pahala bagi mereka yang melakukan kebaikan dan balasan dosa bagi mereka yang melakukan kejahatan. Mana apa ni? Hak sifat jahat ni dibuat dah sifat dia. Mana itu sudah pilihan dia, sudah kasbun dia, usaha dia sendiri. Maka wa 'alaiha maktasabatlah. Dosa dah lah. Marilah tu syarak tidak ambil salah. Sebab tadilah di luar keupayaan kita. Dia panggil benda yang ittirar, benda yang tidak ada pilihan. Kan kita ada dua kan? Ada benda yang dipanggil ittirariyun, ada benda yang dipanggil ikhtiyariyun. Ittirar ni yang tidak ada pilihan kita, langsung tidak disandarkan kepada diri kita. Satu lagi ikhtiyariyun, itu disandarkan kepada diri kita, disandarkan kepada diri kita. Hak ittirar ni langsung tidak disandar kepada kita. Itu sepakatlah ahli sunnah pun tak ada perbuatan kita, Mu'tazilah pun tak ada perbuatan kita. Ada pun pergi pada perbuatan ikhtiyariyah ni.
Bagi pada perbuatan ikhtiariyah ni barulah berbeza antara ahli sunnah dengan Mu'tazilah. Kalau ittira ni sepakatlah. Mu'tazilah pun kata tak ada kena-mengena dengan kita. Ahli sunnah pun kata tak ada kena-mengena dengan kita. Tidak dicatatkan kesalahan kepada kita. Sebab tak ada disandarkan pilihan kepada kita. Pak ittira tadilah. Mari lintasan di hati. Kalau hak ikhtiari, barulah ahli sunnah jamaah mengatakan bahawa itu adalah pilihan kita, perbuatan kita. Kalau baik ada pahala, kalau salah dicatatkan dosa. Kalau baik ada pahala, kalau salah dicatatkan dosa. Sebab apa? Itu pilihan kita dan perbuatan kita. Ni hak Mu'tazilah Jabariyah dok lagi. Tak ada lagi kita Tuhan belaka. Hak Qadariyah pula kita mutlak. Tu dia mari dah. Mari berbeza antara di sunnah dengan pegangan-pegangan yang sesat, pegangan-pegangan yang terpesong. Hak betul ittira ni sepakat belaka tak ada. Memang tak ada kita. Tak ada pilihan, tak ada perbuatan kita. Pergi pada ikhtiari barulah pecah kepada tiga mazhab tu, ahli sunnah wal jamaah, Jabariyah dan Qadariyah. Kita ahli sunnah wal jamaah, pilihan kita yang pilih dan kita yang buat. Kita yang pilih, kita yang buat. Perbuatan kita. Tu ahli sunnah wal jamaah. Tiba-tiba Jabariyah tak ada lagi kitanya, Tuhan belaka. Ittirar pun tak ada kita, Tuhan. Ikhtiari pun tak ada kita, Tuhan belaka. Tuhan. Jabariyah akidah sesat, termasuk dalam 70 golongan ahli neraka. Tuhan. Semayang ni pun Tuhan. Cacang ni pun Tuhan. Rokok ni pun Tuhan. Iktidal ni pun Tuhan. Ni terus semayang ni. Sujud ni pun Tuhan. Tuhan apa? Tu kita yang berdiri, kita yang rokok, kita yang iktidal, kita yang sujud. Kita ahli sunnah wal jamaah kan? Tak ada ke apa satu kita Tuhan belaka. Tu Jabariyah. Itu maqam aulia Tuhan belaka. Itu maqam aulia. Kamu bukan maqam aulia. Kamu maqam awam. Buat seumpama tu sah Jabariyah. Sesat. Semayang puasa tidak ada pahala, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ahli sunnah, kita lah. Sahaja aku semayang, sahaja aku ambil air semayang, kan gitu. Sekarang aku belaka tu kan, aku ni apa tak ada akunya. Kalau tak ada aku, tak ada sahaja aku semayang, sahaja Tuhan semayang gitu. Saja akulah semayang, akulah buat. Kau ni orang semayang. Lepas tu wajjahtu wajhiya lillazi, aku hadap diri aku. Aku tu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya semayang aku, ibadah aku, hidup aku, mati aku belaka tu. Kau baca bahasa mana? Baca bahasa mana? Bahawa semayang Tuhan, bahawa ibadat Tuhan, gitu. Bahawa hidup Tuhan, aku. Kita ahli sunnah wal jamaah kan. Kata boleh pegang dengan akidah Jabariyah. Tak ada Tuhan belaka. Kita nak melenyapkan, tak ada Tuhan, tidak boleh buat. Sebab kita ahli sunnah wajib isbatkan, wajib letakkan, aku ada pilihan, aku ada perbuatan. Itu ahli sunnah wal jamaah. Siapa aku tak kenal ahli sunnah dengan Jabariyah? Karut dah lalu ni bab pegangan ni. Sini dia lari sikit je, tak ada sikit dah lah. Tak ada lah. Dia tepi-tepi gaung ni, tak ada dah. Kalau jalan biasa ni lari sikit babah je langgar tepi-tepi. Ni lari sikit tu
Tak ada jumpa dah, tak ke mana hala dah. Tepi gaung tu lah je tengok dah. Pada gambar tepi-tepi bukit. Salah sikit ada ni, Jabariyah ni. Tak ada lah. Ya. Sebab kita ahli sunnah, hak ittirar. Hak marilah lah di hati, itu ittirar. Itu memang tak ada. Tak ada kita. Itu mutlak 100% daripada Allah Subhanahu wa taala, langsung tidak diletakkan kepada pilihan ataupun kepada pilihan ataupun perbuatan yang tak ada tu. Itu 100% daripada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau ikhtiyari, kita jadikan sifat kita dah. Kalau tadi marilah kita pun buat. Ya sungguh lebih kita daripada dia. Siapa kita? Allah mari saat ni dia pun ambil sungguh. Dia ambil akhir jadi hak dia. Jadi sebati dah. Sedara sedaging dah. Apa tu ngaji macam mana ni, macam-macam mana apa? Sebab apa? Sebab takabur dengan hati dia tu dah sekali dah. Sebati dah. Sebab apa? Sebab takabur di hati ni start daripada dulu lagi dah. Kita benda ni kena kira start daripada mau balik ni. Kena kira mau berapa ni? Nak kira mau berapa? Haji? Nak kira mau berapa? Nak kira mau pacing? Tadi sebut je pacing, ramai set pacing. Kira daripada mau balik lah. Bila mau balik kita sebati dengan takabur ni, tak ada benda dah lah. Ngaji molek, faham molek, bersih lah hati kita. Tapi dalam kita belajar, macam contohlah kita belajar kitab Penambah Hati ni, bab takabur, bila nak jumpa? Lambat nak jumpa. Lepas tu macam mana sekarang ni? Sekarang kita kira dalam belajar. Salah dalam belajar, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kira-kira kita ni, kalau kita pernah bagi hati, cerita bab hati, fardu ain kepada kita mengaji seminggu sekali. Masuk dalam kata tengah belajar, salah tuan maaf. Tak tahulah tu. Sebab saya ingat lagi masa arwah Baba Najibuddin Kerandang, dia mengajar kuliah Jumaat seminggu sekali, orang kampung masuk. Jumaat sekali orang kampung masuk. Orang kampung dia tanyalah, saya ni mari dengar seminggu sekali. Adakah mari dengar seminggu sekali ni dinamakan orang sedang belajar? Bila orang sedang belajar, salah dimaafkan. Kalau mati syahid. Orang hok dalam belajar ni, kalau salah dimaafkan. Sebab nak sapa di tempat salah tu bukan boleh sapa sama sehari, bukan boleh pandai sama sehari, bukan boleh habis ilmu fardhain sama sehari. Maknanya kalau salah dalam belajar dimaafkan. Hok jenis peseng seminggu sekali ni, kira belajar juga kedok. Tunggu jawab apa? Tak panggil orang belajar sekali. Dia panggil apa? Panggil nak suruh kena jalan dia, takut nak jumpa cari pondok. Tu je. Kalau mai 3-4 bulan sekali tak jumpa cari pondok biar mana. Mana mai seminggu sekali tu kata setakat nak kena jalan ke pondok. Ini makanan rohani. Makanan jasmani berapa kali sehari? Satu dalam kitab Hidayatus Salikin, dari kitab Hidayatus Salikin, start belajarnya waktu duha, start belajar. Duha mula belajar. Maghrib ini bukan waktu belajar ni, maghrib waktu kita buat ibadah. Dengan semayang sunnah awabin, dengan ngaji Quran, ni waktu yang mahbubah untuk ngaji Quran waktu maghrib ni. Waktu yang digemari untuk ngaji Quran waktu maghrib ni. Kalau hafal Quran waktu maghrib ni, dia paling suka sekali dia ngulang. Bukan time belajar maghrib ni, belajar time duha. Kalau kita Hidayatus Salikin, kita waktu duha, biar juga time belajar juga, belajar ilmu dunia. Daripada umur kecil sampai ke tua, waktu duha pun memang kita belajar ikut. Dan Hidayatus Salikin kata cuma ilmu lain. Hidayatus Salikin suruh ngaji ilmu agama, kita ngaji ilmu dunia. Habis ha mengaji kerja pula. Kerja waktu duha. Lepas tu maghrib ni terpaksa kita buat kelasnya.
Atau ada salah faham. Orang awak kelas, dia ngaji Quran. Orang kelas, dia sembahyang sunat awabing. Ni dia ada masalah sikit tu. Lepas tu dia kena wak kelas lain, wak keng lain, kena ajar semula. Mana wajib, mana sunat. Nabi ajar wajib hak mana, sunat hak mana. Sebab hak ni tarikah pun tak lulus. Tak kenal wajib tu apa dia, sunat tu apa dia. Belajar ni fardu ain, wajib. Sepakat ulama. Sembahyang awabing sunat, ngaji Quran sunat. Yang awak nak tinggal hak wajib nak awak sunat tu pasal mana tu? Lepas tu tak padang jenis kelas umum gini, tak padang. Dia tu nyakit pelik. Nyakit pelik ni dia kena jumpa pakar, kena buat cara suku. Tak jadi pasal ni. Kalau ayat tu dia tak tahu je. Sebab apa kadang-kadang dia masuk dengan kanan, dikir wajib ni. Wajib. Ya. Kita tengok ibadat ni. Mayat awabing ni. Mayat sunat awabing. Ngaji Quran ni ibadat. Ibadat sunat. Awak tinggal kewajipan fardu apa hukum dia. Lepas tu awak duduk tu kena dengan adab ke tidak. Orang lain duduk comel belakang kita buat sound kita, kena ke tak tengok tu betul suluh. Ambil cermin besar tengok suluh, kena tak aku ni. Melainkan kalau hak tak mukallaf dah tak apalah. Dah nak kira dah. Atau habis cerita lah tu. Jadi seminggu sekali tu kita bukan ngaji seminggu sekali. Maghrib kita dengar sama, tapi hak fardu ain tasawuf sekali seminggu dah padang. Fardu ain fiqh sekali seminggu dah padang. Fardu ain tauhid sekali seminggu dah padang. Ya kan? Patutlah kita kira kita ni agak masa yang agak terdesau. Maknanya kita sepatutnya maghrib ni jangan duduk lagi capuh lain-lain. Fardu ain sudahlah. Tauhid fardu ain, fiqh fardu ain, tasawuf fardu ain, tasawuf lah. Kita nak mengajar ni hak tauhid tinggi-tinggi. Hak fardu kifayah, nak mengajar fiqh hak nu muamalah, munakahat apa semua tu. Cari waktu lain lah. Kita nak mengajar tasawuf tinggi-tinggi ni, bukan tasawuf fardu ain. Cari waktu lain lah. Sebab waktu maghrib ni waktu kemuncak kepada kita masyarakat. Mana biar kemah ni hak fardu ain. Tidak, akhirnya tak tahu manusia. Jadi akhirnya mari di hati, sebati di hati dengan sifat-sifat yang diharamkan. Kita tak ngaji bab fardu ain ni. Seminggu sekali tadilah. Kalau tak panggil kita dalam menuntut dalam belajar, kita sebut kata menuntut belajar ni untuk kita permulaan menuntut belajar fardu ain. Fardu ain je. Takkan fardu ain saja hak lain. Hak lain bagi orang yang lepas fardu ain. Saya lepas dah. Okey. Okey, ada masalah tu. Dia walaupun sebati lekat pun kita mengaji molek dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, taufik dari Allah, kita kadang-kadang jadi kau lebih tawaduk lagi nak banding dengan ni kita kata dengan orang yang hak comel dah. Kita duduk sombong lepas tu ngaji pun kenal diri, tak ada benda kita. Sombong bab apa? Sombong bab pangkat. Pangkat tak ada dah sekarang. Fishing dah kan? Tak ada pangkat dah. Akhirnya dia pernah jatuh bab pakat. Lepas tu ngaji agama pula, Allah di situ hang ni tak ada benda pun. Hak dunia tak ada dah, jatuh dah pakat kita di sisi Allah Taala. Lepas tu ngaji tak ada benda, tak ada kosong. Ni kalau kita ngaji fardu ain, kita akan jadi orang yang rendah diri, tawaduk, menjadi orang yang betul-betul bersyukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Allah tidak matikan kita dalam keadaan kita tu jauh daripada agama. Jangan nampak dak semayang jauh daripada agama, walaupun semayang pun ilmu akidah tak mengaji, ahli sunnah mana, jabariyah, qadariyah mana pun tak tahu, fiqh fardu ain semayang pun tak mengaji, hak batas pun tak mengaji, tu tak panggil orang ada orang agama, tak ada. Maknanya Tuhan tak matikan kita dalam keadaan kita jauh dari agama. Itulah sebesar-besar kurniaan daripada Allah. Kita kena banyakkan bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita minta Tuhan biar kita ni boleh belajar beramal sampai ke mati. Dan selawat dan salam adalah keduanya. Kedua selawat dan salam bagi Nabi yang dibangkitkan kepada sekalian alam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin.
wa fahimna famassabiqin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin.